Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, syukur kehadrat Allah masih panjang umur kita, sehinggalah ke tengah hari yang berkat ini dan dapat kita menyambung pengajian tasawuf kita yang sudah pun ke siri 10. Dan pada hari ini kita sengaja memilih waktunya sebelah petang, yakni pukul 3 petang, kerana kami terlibat dengan beberapa sesi penulisan dan juga beberapa bahan ilmiah untuk dijadikan makalah-makalah kecil. Atas dasar itulah kita ubah daripada pukul 11.30 pagi tadi kepada pukul 3 petang ini. Apapun terima kasih kepada sahabat-sahabat yang share video ini, share maklumat kita sehingga ramai sahabat-sahabat baru yang dapat ambil manfaat dengan kuliah tasawuf ringan kita ini. Dan seperti biasa Cikgu Din, kita masih lagi bersiaran di bawah pokok bunga Tanjung ini. Di bawah pokok bunga Tanjung ini, mudah-mudahan menjadi saksi kepada kita, Cikgu Din, Kak Ruzi, Azlinda, rakan-rakan semua, di akhirat kelak hendaknya baik. Tajuk hari ini Cikgu Din kita nak sambung, iaitulah sabar. Tajuk kita yang baru hari ini ialah sabar. Ialah redha. Boleh buka dulu, ambil masa 20 saat, buka dulu muka suratnya dengan tajuk redha nanti Cikgu Din pantau muka surat berapa Cikgu Din. Sambil kita share, sambil kita cari buku, tengok, buat catatan. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sambung pengajian tasawuf kita, Kitab Mutiara Tasawuf. Tajuk hari ini Kak Nik Roslina iaitulah tajuknya redha. Tajuknya redha. Baik. Saya bacakan ayat Al-Quran. Dalil Allah suruh kita ni hambanya redha. Allah suruh redha. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Apa maksudnya? Balasan mereka di sisi Tuhan mereka kelak, yakni ketika di akhirat nanti, ialah Allah balas dengan mengurniakan syurga Aden. Salah satu syurga selain daripada Ma'wa, selain daripada Firdaus, namanya ada juga syurga Aden namanya. Lalu Tuhan kata balasan mereka di sisi Tuhan mereka di akhirat kelak tak lain tak bukan syurga Aden. Macam mana syurga Aden ini? Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai dan kekal mereka di dalamnya, Cikgu Din. Sahabat saya Zul daripada Kedah. Allah kata, orang yang redha ni Allah balas syurga Aden. Bawah syurga Aden ini mengalir air-air sungai. Dalam satu riwayat yang pernah kita sebut dulu dalam pengajian tasawuf kita ni juga, bila kita masuk syurga akan datang mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu, dengan berkat kita istiqamah cari ilmu supaya timbul takut kepada Allah, lalu timbul nak taat padanya,
Dan berkat kita berkawan ramai-ramai ni dengan kawan-kawan yang soleh ni, jadi teringatlah nak buat baik, jadi takut nak buat yang Tuhan larang. Contohnya, di akhirat kelak, Allah Ta'ala akan balas dengan syurga. Syurganya namanya Aden. Bawah syurga ni Cikgu Din, riwayat kita dah sebut dah. Apa dia? Ada air-air sungai mengalir yang setengah ulama hadis menyebut sungai itu sama paras dengan lantai rumah kita. Kita masuk dalam syurga, mudah-mudahan ya Allah. Kemudian di lantai kita tu, di bawahnya mengalir sungai sama paras. Sama paras dengan lantai kita, Cikgu Din. Baik. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberian dari Tuhannya. Dan balasan ini adalah semata-mata untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Balik karang tengok. Surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Balik karang tengok. Baik. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menyatakan, ayat ni ditafsir oleh Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Ulama tafsir kita, katanya keredaan yang Allah kurniakan kepada manusia yang bertakwa itu adalah jauh lebih besar berbanding kenikmatan yang Allah kurniakan hasil dari balasan terhadap ketaatan para hamba. Sekalipun nikmat yang diperolehi itu kekal selama-lamanya. Redha dari segi maksud umumnya ialah sifat lapangnya hati ketika menerima sesuatu ketetapan darinya. Maknanya, faham dah kita Cikgu Ding, faham dah kita Abang Pi, saudara saya Muhammad Asri, redha kata ulama ialah lapang hati. Ketika menerima sesuatu ketetapan takdir Allah berlaku pada kita, kadang-kadang dalam bentuk ujian ataupun cobaan ataupun dalam bentuk musibah, kita terima takdir tadi dengan lapang hati. Di samping meletakkan sangka baik pada Allah. Tengok apa yang disebut tu. Satu, kita lapang hati. Dan kita asuh hati supaya berkekalang lapang dengan takdir yang kita terima tadi. Dengan meletakkan keyakinan Allah ni baik. Kita sangka baik pada Allah. Allah tak anaya hambanya. Allah mengharamkan pada zatnya yang maha mulia lagi maha agung itu menzalimi makhluknya. Ni dia. Maknanya redha kata ulama secara umum Cikgu Ding ya. Iaitulah lapang hati ketika terima takdir sekalipun musibah. Dengan meyakini takdir tadi datang dari Tuhannya yang tidak membuat anaya dan menzalimi makhluknya. Itu secara umumnya. Soal macam mana kita nak asuh jadi redha tu kita akan sebut dan belajar pada muka surat berikutnya nanti. Yang mustahak kita kena faham dulu. Redha apa dia? Lapang hati, terima takdir Tuhan, sangka baik pada Allah ya, dengan yakin Allah tak anaya makhluknya, tidak menzalimi makhluknya. Itu maksud dia. Manakala dari segi istilah tasawuf pula, penulis cuba menukilkan pendapat sebahagian ahli tasawuf di dalam menjelaskan definisi ini. Mana yang kita nak belajar ni, definisinya redha mengikut ulama-ulama tasawuf dari sudut istilah. Apa yang pertamanya? Katanya sebahagian ahli tasawuf berkata begini. Redha itu adalah berlapang hati ketika menerima pahitnya ketentuan Allah. Redha itu maknanya awak lapang hati ketika terima pahitnya takdir.
Ada kadang-kadang dalam fasa kehidupan kita ini, saudara Muhammad Asri, ya, Kak Wan molek saya, ada kadang-kadang kita dicoba Tuhan, diuji Tuhan. Kadang hilang orang tersayang, kadang perniagaan jatuh merudum, kadang ditipu kawan baik sebelah, bilik pejabat sahaja yang makan minum tidur sebantal selama ini. Kadang-kadang banyak ujian Tuhan. Tuhan uji manusia, makhluknya, hambanya. Soalnya, bagaimana kita nak terima takdir itu yang juga datang dari Tuhan yang sama, memberi rezeki, memberi nyawa, memberi banyak dah pada kita. Ni yang kita nak fikir ni. Sebab itu kata sebahagian ulama tasawuf tadi, redha tu kamu berlapang dada ketika menerima kepahitan dari Allah. Saya teringat satu ketika, sahabat-sahabat sekalian, jiran saya di Taman Kenanga dahulu, Cikgu Azman. Mudah-mudahan ada petang ni. Kadang cikgu ada malam, kadang ada juga petang cikgu. Saya nak buat contoh, ya, ujian yang berlaku dalam hidup cikgu ni untuk kami ambil panduan. Cikgu kita ini kehilangan anak endanya, adik Allahyarham Muhammad Rafikin, seingat saya. Saya ikuti berita, saya ikuti akhbar, saya telefon mak saya semua, tanya bagaimana perkembangan, dah jumpa ke belum. Dan katanya jangka tracking, ya cikgu, kalau tak silap saya, kemudian tak dijumpai dalam tempoh tak lama selepas itu, barulah dapat jumpa semula. Meninggal dah adik Rafikin kita. Bila meninggal, yang saya ingat, barangkali cikgu lupa, tapi saya ingat cikgu. Saya pergi melawat cikgu dan melawat juga sekeluarga cikgu. Melawat. Dan waktu itu ramai juga orang-orang datang melawat. Yang saya ingat sampai sekarang juga saya pinjang kisah cikgu ni untuk buat panduan kepada jemaah di seluruh Malaysia supaya ada bahagian pahala untuk cikgu, untuk adik Rafikin, untuk keluarga cikgu dan juga kepada kami yang mahu ambil contoh, ambil iktibar. Apa dia? Apabila saya sampai rumah cikgu, saya menangis, cikgu pun menangislah juga. Saya peluk cikgu. Saya ingat saya kata pada cikgu waktu tu, cikgu, ya, sabarlah cikgu. Yang saya teringat respon cikgu kepada saya setelah saya sebut sabarlah cikgu tu. Apa yang cikgu beritahu pada saya, cikgu kata, tak apa ustaz, semuanya baik, belaka dari Allah. Tu yang saya teringat tu. Itu yang saya teringat sampai sekarang, Cikgu Din. Sampai sekarang Mama Tengku Haizan, Cikgu Azman kita. Kadang-kadang ada dalam live Mutiara Tasawuf kita, kadang-kadang dalam sirah Nabi kita malam ada. Ni saya buat contoh satu orang di keliling kita, Cikgu Din. Sahabat-sahabat kita yang sempat kita kenal, kita berkawan sekarang. Sama ada dalam Facebook ini dengan beliau, ataupun kita kenal di luar setempat dengan kita kah, sepejabat dengan kita kah. Orang yang Allah uji dan kita tengok ada redanya. Tak apa ustaz, Allah buat baik belaka. Tengok tu tuan. Tu saya kata, tasawuf ni tak semestinya orang agama ada. Kadang orang yang bawa taksi, kadang orang yang kerja bukan bahagian agama pun, terlebih tasawuf, yakni sangka baik, lurus hatinya, terima takdir Tuhan, ada sifat sabar, ada sifat redha. Tu yang saya kata tu. Tu yang kita nak berkawan belaka. Nak kawan semua orang, Cikgu Ding. Kita nak ambil manfaat dan doa dari orang kepada kita. Ingat tak saya sebut dulu? Satu orang alim besar dalam bidang tafsir. Siapa? Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini apabila ia meninggal, antara wasiat yang dia tinggalkan kepada anaknya, apa dia? Bahagikan beberapa surat kepada
wanita-wanita di sekitar Bazar Khan Khalili itu yang kerjanya tak baik lah Cikgu Din. Mana buat kerja tak baik kah, dibayar orang sekian-sekian kah untuk pergi sana sini kah, tidur bermalam kah. Jadi orang-orang tak baik macam ini pun tak terlepas daripada dakwah alim besar di Mesir, Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Apa di antara manakib sejarahnya Cikgu Din ya? Tengok. Apabila ia meninggal, anaknya bawa wasiatnya, berhasil bertemu dengan beberapa wanita yang tak baik kerjanya, ya, tak berapa baik di lorong-lorong tu, diberi surat-surat Mutawalli Sya'rawi. Bila sahaja sahabat wanita-wanita tu buka surat, bila tahu daripada Allamah Sya'rawi, alim besar dalam dunia, orang Mesir juga kirim surat, mati dah. Yang mana surat ini mengandungi beberapa nasihat. Saudariku, bersama ini aku sertakan beberapa sedikit belanja. Belanja tak banyaklah, tetapi aku mendoakan keberkatan pada belanja ini. Engkau dapat keluar daripada kegelapan dan lorong yang sesat ini. Apa yang kita nak belajar daripada sini Cikgu Din? Ini sifatnya ulama', sifatnya murabbi, sifatnya ad-da'i Allah, orang yang menyeru kepada Allah tu, da'i ila Allah. Begitu juga sifatnya pendidik. Dia nak berkawan dengan semua orang, meyakini orang kadang lebih baik pada kita. Sebab itu jangan sekali-kali kita rasa kita lebih baik dari orang lain. Jangan. Kata Hasanul Basri, ditanya muridnya, sejak bila kita mula jadi jahat ya? Maka jawabnya Hasanul Basri, sejak kita mula rasa baik. Dengar Cikgu Din. Dengar Cikgu Din tu. Sejak bila kita mula jadi jahat? Bila kita mula rasa baik Cikgu Din. Kita rasa baik, rajin, tasbih semua, pegang butir tasbih, satu hak manual, satu hak automatik, tekan dua-dua kiri kanan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil tengok cerita Sesame Street, ya, cerita labu-labi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kita tengok orang lain kurang pegang butir tasbih, kita kata dia ni lara lalai, tak berzikir. Tengok, bila kita mula rasa jadi baik, itulah saatnya kita mula nak jadi jahat. Jadi jangan sangka kita lebih baik pada orang lain. Kerana kadang-kadang orang bukan agama pun terlebih sabar, terlebih redha daripada kita yang berceramah di bawah pokok bunga Tanjung ini. Itu dia Afi ya. Itu dia Afi. Baik. Manakala Ibnu Ujaibah, ulama' tasawuf juga, berkata redha adalah menerima kehancuran dengan wajah tersenyum. Allah macam mana nak buat ni Cikgu Din? Terima takdir yang pahit dalam wajah senyum, dalam wajah yang senyum. Dan merasa bahagianya hati ketika aturan Allah terjadi. Rasa gembira walau apa pun takdir yang datang padanya. Ini maksud redha. Soal payah tak payah nak buat, itu soal lain. Kita nak bincang definisi dulu. Kata Ibnu Ujaibah, tokoh tasawuf yang mensyarahkan juga kitab Al-Hikam tu, banyak nama-namanya dipetik dalam mensyarahkan hikam kitab tasawuf Ibnu Athaillah. Apa kata Ibnu Ujaibah? Iaitulah apabila lapangnya hati menerima aturan Allah serta tidak pilih-pilih apa yang telah Allah tentukan. Tak pilih-pilih apa yang Allah tentukan. Kadang-kadang kita bila berlaku satu takdir pada kita Cikgu Din ya, kita pilih. Macam mana pilih? Macam mana kita pilih? Bila kita sebut sepatutnya kan, tengok tu. Ataupun bila kita rasa kalaulah aku buat begini kan, tengok Cikgu Din. Soalnya kalau ataupun jika, itu ikhtiar dari kita, manusia yang lemah, hambanya yang lemah.
Dan semua tertakluk bukan kepada jika, bukan kepada kalau, tapi kehendaknya Allah, kehendaknya Allah. Kehendak Allah. Maka atas dasar itulah kita nak pupuknya redha, disebut tadi oleh Ibnu Ujaibah, kamu lapang hati. Baik. Serta tidak memilih-milih apa yang Allah sudah tentu kepada kamu. Ya, Allah tentu kita ni takdir banyak, Cikgu Din. Kadang-kadang kita rancam begitu, jadi pula begini. Kadang-kadang kita dah buat molek, dah harapnya jadi begitu, jadi pula begini. Semuanya orang yang redha, sifatnya terima ketentuan dari Allah dengan lapang. Tetapi lapang hati ini tidak akan berlaku. Seperti mana yang disebut oleh sebahagian ulama tasawuf tadi, mestilah dipupuk dengan sangka baik pada Allah. Bila satu orang sangka baik kepada Allah, apa saja datang dari Allah dia terima. Dia percaya ada hikmahnya. Dia percaya Allah sayang padanya. Walaupun Allah tak kabulkan seperti mana yang dia berdoa siang malam, semayang hajat, minta orang pun tolong berdoa juga. Pergi jumpa tok guru pondok, minta air, minta doa. Tiba-tiba berlaku tak seperti yang dia rancang. Dia sangka baik apa dia? Allah nak bagi hak lebih baik. Allah Ta'ala kasih kepada aku. Boleh jadi kalau diberi kepada aku sekian-sekian, jauh pula aku dengannya. Atas dasar inilah saudari Efi Rahmat dan saudara Azman makna saya, atas dasar inilah yang kita dah sebut syarah hurai tadi. Ada satu kalam tasawuf. Cikgu Din. Ya, kalam tasawuf yang disebut oleh Ibnu Athaillah ni. Maha guru dalam bidang tasawuf ni, digelar oleh ahli-ahli tasawuf sebagai guru besar dalam bidang kesufian. Lalu Ibnu Athaillah dia sebut apa? Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Apa maksud Cikgu Din? Apa maksudnya Cikgu Din? Ramai orang mesej saya tanya, Cikgu Din hak mana satu tu? Pasal tu sebut sokmo nama Cikgu Din ni. Dia macam berzikir nama Cikgu Din, sebut sokmo. Cikgu Din, Cikgu Din, Cikgu Din, Cikgu Din, Cikgu Din, Cikgu Din. Contohnya, orang tanya siapa Cikgu Din ni? Cikgu Din ni ketua kelas kita dalam pengajiannya tasawuf siang hari. Dan juga dalam pengajian sirah 9:30 malam itu. Cikgu Din juga ketua kelas kita, ya. Baik. Lalu apa katanya? Rubbama a'taka famana'aka. Boleh jadi Allah beri kepada kamu yang kamu minta, tetapi Allah halang kamu dekat dengannya. Warubbama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Allah tegah, larang, tak kabulkan apa yang kamu hajat-hajatkan, cita-citakan dalam hati. Lalu dengan sebab itu Allah mendekatkan dirimu kepadanya. Jadi apa saja takdir yang datang, bila dari Tuhan, dalam fasa-fasa kehidupan kita yang sementara ini, Cikgu Din, sahabat-sahabat sekalian, maka tentulah kita akan rasa apa dia? Allah sayang kepada aku ni. Walaupun Allah buat begini, tentu begitu. Dijadinya begini, diujinya begitu. Allah mahanya sempurna. Allah ni kita sangka baik pada Allah, baik. Pernah saya sebut dahulu, ingat ke tidak? Ingat ke tidak Kak Ruzi? Ingat ke tidak Ayanda Haji Aki saya? Begitu juga Syekh Haji Arsyad, orang lama di bumi Mekah ni. Al-Makki, orang duduk di Mekah dah. Begitu juga saudari Razita. Ingat tak saya pernah sebut dulu contoh orang redha. Contoh orang redha. Diceritakan pada suatu hari seorang tokoh tasawuf, Zunnun Al-Misri. Walaupun tokoh tasawuf, Zunnun ni juga faqih, ulama fiqh. Mana alim dalam bidang tafsir pun,
dalam bidang fiqh pun, dalam bidang kesufian, menyucikan batin, tazkiyatun nufus, tasawuf yang kita belajar ni pun. Lalu Zunnun ni seorang tokoh tasawuf. Dia datang melawat kawangnya yang sedang sakit, Cikgu Din. Kawangnya Zunnun ni ahli tasawuf juga. Sakit. Maka bila Zunnun sampai di katilnya, Zunnun dapati kawangnya ini mengeluh, Cikgu Din. Seakan-akan mengeluh. Sebab dengar dari mulutnya bunyi rintihan. Bunyi keluhan. Macam mana rintihan keluhan tu? Ni agak saya lah ya, agak saya. Pasal benda dalam kitab bukan audio, bukan suara. Saya agak lah bila disebut mengeluh. Barangkali tak Zunnun melawat, tengok kawannya terbaring, bunyi mengeluh. Agak saya ni Cikgu Ding. Ni agak saya. Mengeluh. Maka Zunnun pun nasihat kawangnya yang mengeluh itu. Dia kata apa? Wahai sahabat, janganlah mengeluh. Kerana tidakkah kamu tahu, dalam neraca tasawuf, kita ni orang-orang yang nak bersih diri, nak sangka baik pada Tuhan, nak lurus terima redha takdir Tuhan. Kesakitan ni sebenarnya Allah sedang pukul kita. Allah sedang pukul kita. Maka tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada hambanya, kepada Khaliqnya. Tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Khaliqnya kalau dia tidak bersabar menerima pukulan dari Khaliqnya. Allah pukul, kita sakit. Sabar, jangan mengeluh. Maka seketika kawangnya tak disenyum, yang sedang sakit, yang punya itu, yang disangkanya mengeluh itu. Sambil kawangnya senyum, kawang dia kata, wahai Zunnun, sebenarnya bukan begitu yang patut engkau nasihat pada aku. Sebenarnya ialah tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Khaliqnya kalau ia tidak menikmati pukulan dari Khaliqnya. Dengar tu Cikgu Din. Dengar tu abang saya Muhammad Saifuddin, abang Din saya. Dengar tu saudari Ina Azman. Apa disebut tadi? Disangkanya orang yang terbaring, sahabatnya ahli tasawuf tadi tu mengeluh. Bunyi mengeluh. Rupa-rupanya kawannya sedang menikmati kelazatan, sangka baik, ujian Tuhan. Sebab tu dia kata, kamu tak boleh kata begitu Zunnun. Sebenarnya tidak sempurna seorang makhluk kepada Khaliqnya kalau ia tidak menikmati pukulan dari Khaliqnya. Maknanya aku ni yang mau dengar bunyi begitu, bukan aku mengeluh. Aku nikmati sedapnya sakit gauk ni Cikgu Din, contohnya. Sedapnya sakit buah pinggang, ya Allah. Sedap sangat darah tinggi ni, ya Allahu Akbar. Cikgu Din, nak cari orang macam ni payah Cikgu Din, ya, payah. Nak cari orang macam ni payah, terutama zaman sekarang ini. Tetapi itu kita nak buat contoh redha. Apa saja Allah Ta'ala beri diterimanya. Apa saja datang ke dalam hidupnya daripada takdir dalam fasa-fasa hidupnya, ia nikmati. Takdir itu. Manakala kata Al-Barkawi, redha adalah jiwa yang bersih terhadap apa-apa yang menimpanya tanpa berubah hati. Apa saja datang takdir, cobaan lah khususnya, musibah lah, contoh tepatnya, dia lapang hati dan dia tenang hati. Ini kata Al-Barkawi. Nak cari macam mana orang tenang dalam keadaan diuji. Kalau ada, ini dia panggil orang redha. Berkawanlah kita dengannya, bersahabatlah kita dengannya Cikgu Ding. Mudah-mudahan menjadi syafaat bagi asbab berkawan dengan orang soleh.
Al-Muhasibi berkata, redha adalah tenangnya hati di bawah ketetapan dan aturan Tuhan yang menimpa. Manakala Ibnu Athaillah berkata, redha ialah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hamba-Nya. Maknanya bila dia minta begini, Tuhan beri begitu. Dia redha yang begitu berbanding hajat dia awalnya yang begini. Bila dia minta yang begitu, Allah beri yang begini. Dia redha, dia suka lagi yang begini. Walaupun pada awalnya dia nak begitu. Itu maksud Ibnu Athaillah. Itulah redanya satu orang hamba dalam pandangan hatinya terhadap pilihan Allah kepadanya dalam takdir. Inilah definisi redha yang sempat penulis nukilkan dari pelbagai pendapat yang telah dinyatakan oleh sebahagian ulama dan ahli sufi. Namun secara kesimpulannya dapatlah kita fahami bahawa redha itu adalah pengakuan hati terhadap segala kepahitan takdir. Dan maqam ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang bermakrifat padanya. Maka diceritakan keutamaannya Nur Maizura Mustafa, sahabat saya ni. Dalam jiran sahabat lagi daripada sekolah rendah Nur. Keutamaannya redha. Syekh Abdul Qadir Isa ni satu tokoh tasawuf. Satu tokoh tasawuf. Beliau mengarang satu karya tasawuf yang terkenal, Haqa'iq Anit Tasawuf. Haqa'iq Anit Tasawuf, hakikat-hakikat bertasawuf. Beliau yang mengarang ni Syekh Abdul Qadir Isa. Kita petik kata-katanya, kita petik kalamnya ulama tasawuf tu sendiri. Apa kata Syekh Abdul Qadir Isa? Di dalam Haqa'iq Anit Tasawufnya menyatakan bahawa redha adalah makam yang lebih tinggi dari sabar. Dengar tu. Sabar ni sudah tinggi makamnya. Sudah tinggi makamnya. Tetapi redha lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi Kak Roslah daripada Kuala Berang. Lebih tinggi lagi Abang Samsudin dari Johor Taman University. Lebih tinggi lagi Abang Hasling daripada Kota Tinggi. Ni pakat saya sebutnya mana-mana yang saya teringat. Ada kedok hari ni tak tahu ada tu ada. Baik. Apa katanya Effie? Redha adalah makam yang lebih tinggi dari sabar. Maknanya orang sabar sudah tinggi makamnya. Ia bergantung dengan Tuhannya. Tetapi orang redha ni, dia lapang hati, dia terima. Dia rela dengan ketentuan takdir Allah kepadanya. Itu yang kita katakan disebut oleh Syekh Abdul Qadir Isa lebih tinggi dan lebih mulia. Lebih tinggi dan lebih mulia dari makam sabar. Ya. Ini adalah kerana redha merupakan kepasrahan jiwa para hamba yang makrifat untuk mencintai apa yang telah dipilih Allah untuknya sekalipun musibah. Dia melihat segala aturannya itu adalah tarbiyah yang terkandung rahmat dan hikmah. Bahkan baginda SAW menyifatkan makam ini adalah salah satu pintu terhasilnya kebahagiaan. Sabda Rasulullah SAW, ya, baik Cikgu Din, sorry, kita selesaikan satu benda dulu. Baik. Ya, betul. Adik Cempaka Putih, Kak Cempaka Putih, betul. Postman mari, ada mari. Alhamdulillah. Okey, kita sambung ya. Apa disebut tadi? Redha, tajuk yang kita belajar ini adalah satu makam yang lebih tinggi dari sabar.
Redha lebih tinggi makamnya dari sabar. Sebab orang sabar ni boleh jadi dalam keadaan duka cita kah, dalam keadaan sempit dada kah, tapi dia sabar. Tinggi makamnya. Tetapi lebih tinggi bila orang redha. Redha, ya Allah, apa yang kau tentu itu lebih baik, ya Allah. Apa yang engkau buat ini, ya Allah, engkau buat dengan baik, sempurna, molek. Kami tak ada daya melainkan berserah kepadamu. Kami hamba engkau. Engkau Tuhan kami, ya Allah. Kami hidup dan mati pun kerana engkau, ya Allah. Kalau kami kehilangan sesuatu pun di dalam dunia ini, tidakkah asalnya kamu yang beri? Dan kalau kamu ambil pun tak apa, ya Allah. Tu dia Cikgu Din. Itu dia Cikgu Din. Itu dia. Baik. Lalu dia, orang yang redha ni, dia melihat segala aturan Tuhannya adalah tarbiyah, didikan. Allah nak tunjuk, Allah nak bimbing, ya, ada rahmah dan hikmah di dalamnya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam menyifatkan makam ini adalah salah satu pintu terhasilnya kebahagiaan. Salah satu pintu yang terhasilnya kebahagiaan. Dan ada sabda Nabi SAW, hadis yang kita nak baca ini. Apa dia hadisnya? Salah satu kebahagiaan anak Adam, kata Nabi kita. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Ayanda Ahmad Safri kita, ya. Hadis Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Salah satu kebahagiaan kita, anak Adam, apabila dia redha terhadap ketentuan Allah padanya. Bila kita redha, bahagianya, ya Allah, kita hidup dengan Tuhan kerana Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan semuanya molek, dan kita pun beribadat, bertawajuh, bertawakal, bergantung pun padanya semata-mata. Maka orang begini katanya akan menjadi bahagia. Dia terima ketentuan Tuhan. Dia redha. Ini orang bahagia. Dan kata Nabi kita lagi, salah satu kesengsaraan anak Adam ialah apabila ia meninggalkan istikharah kepada Allah. Makna seolah-olah dia tak ada hubungan dengan Tuhan hatta untuk memilih apa sahaja dari fasa kehidupannya, sehingga diyakinnya apa yang dibuat, diatur darinya. Tidak. Orang soleh, orang bahagia, apa sahaja yang datang dalam hidupnya dia redha. Waktu yang sama dia sentiasa beristikharah, yakni bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Istikharah kepada Allah dan tidak redha terhadap apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Maknanya kalau orang meninggalkan istikharah, waktu yang sama tak terima, tak redha. Orang Terengganu panggil mecok. Mecok ni Cikgu Din bahasa lama ni. Kalau di sebelah bandar Kuala Terengganu tak tahulah dia panggil mecok ke tak. Mecok terima satu benda. Mecok ni tahu tak apa ni Kak Ruzi? Tahu tak Kak Ruzi? Tahu tak Abang Alwi, Efi? Mecok ni ginilah. Mak kata tolong basuh pinggang, kita pun hentak-hentak kaki. Gi basuh juga, tapi kaki tu hentak-hentak ke lantai. Tu panggil mecok. Buat benda dalam keadaan tak puas hati. Buat juga tapi tunjuk tak puas hati. Itu maksud dia, ya. Jadi bila terima takdir daripada Allah, dia tak mecok. Dia kata, ya Allah, Engkau beri ni semua baik, ya Allah, ya. Nasib baiklah Engkau beri, ya Allah. Kalau tidak, nak cari orang begini guana ni. Kalau jumpa orang begini, Cikgu Ding, patut dibuat menantu, ya. Patut dibuat menantu, sebab payah nak jumpa orang gini. Payah nak jumpa orang begini. Baik. Baik. Ya. Ya. Pernah satu kali Fudail Samnun bin Hamzah, ni satu tokoh tasawuf, ditanya oleh muridnya. Katanya, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah? Muridnya tanya. Dia kata, tak payah. Bila kamu memohon pada Allah, Allah kabulkan. Kamu syukur sekali. Tetapi bila kamu berdoa kepada Allah,
Allah tangguhkan kamu syukur 10 kali. Ulang sekali lagi tu. Cuba ulang sekali lagi tu. Kami tak berapa jelas dengar tadi. Sebab waktu Datuk bercakap tu kami mula nak mengantuk. Mula nak tidur. Contohnya. Dengar sekali lagi. Kalau tak jelas ni, karang balik, buka balik. Dan kita pun, Yayasan Tuang Sarifah dah masukkan semua radio kita, video kita ni. Kalau sirah dah 21 siri, kita review semalam. Daripada Nabi lahir sampai umur 60 tahun, 7 hijrah. Kita dah sebut dalam satu video semalam. Lebih kurang sejam 40 minit. Tengok balik untuk belajar, untuk catat nota. Termasuk kuliah tasawuf kita ni dah siri ke-10, ke-11 dah. Tengok balik, kita dah masukkan dalam YouTube Yayasan Tuan Sarifah. Jangan lupa subscribe tu untuk Yayasan Tuan Sarifah kita. Di situ ada video-video kami. Sebarkanlah, ambillah manfaat tuan. Sudahnya kita semua akan mati. Yang tinggal amal yang soleh, kalimatun tayyibah, kalimah yang baik. Sudah pasti dengan ikhlas. Harapnya Allah tuntunglah kita pada ikhlas, Cikgu Din ya. Baik, saya sambung ni. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu kebahagiaan anak Adam dia redha pada Allah. Salah satu kesengsaraan anak Adam bila dia mecok. Ni bahasa saya, bukan dalam bahasa hadis. Bila dia mecok, tak puas hati, in bracket tak redha kepada ketentuan Allah. Sebab itu Samnun bin Hamzah kita kata tadi, bila muridnya tanya bagaimana muamalah dengan Tuhan hati kita, dia kata kalau kamu berdoa Allah kabulkan, kamu syukur sekali. Tetapi kalau kamu berdoa Allah tangguhkan, beri yang lain, ganti hak lain, kamu kena syukur 10 kali. Kerana sangka baik kamu kepada Allah, Allah memberi yang terbaik untuk diri kamu. Dan apa yang ada pada kita tak akan sama dengan orang, Cikgu Din ya. Orang lain begitu, boleh jadi baik untuknya tapi tidak untuk kita. Betul. Adik Dr. Safiyah betul. Yayasan Tuan Sarifah. Betul. Sarifah, Sarifah. Baik. Jadi katanya Allamatus Sya'rawi ni satu alim besar dalam bidangnya tafsir. Apa dia kata? Kita dah sebut semalam. Iaitulah sekiranya engkau wahai manusia betul-betul mahu kebahagiaan, janganlah sekali-kali kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jangan. Cuba dengar Effie. Dengar sekali lagi. Kalau benar kamu mahu kebahagiaan, berhentilah kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita tengok orang sebelah, jiran sebelah rumah, keretanya bertukar, langsirnya pun baru, sofanya pun terkini, up to date, modern, imported. Jangan banding dengan orang lain. Tak apalah mereka begitu, kami begini. Tak apalah mereka begitu, kami begini. Tu baru bahagia. Baru kita bahagia ya. Baru kita bahagia. Ya, Cikgu Din. Itu katanya hadis syarah huraian daripada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi yang kita baca tadi, saudari Maziah saya. Betul, nak bahagia, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Betul, saudari Maziah. Itu kesimpulan daripada kalam ulama Muhammad Mutawalli Sya'rawi tadi. Betul. Maka dibuat contoh Cikgu Din. Ni tajuk kita ni. Apa dia? Keredaan sahabat dan tabi'in. Kita belajar bab redha. Kita dah sebut definisi. Kita dah cerita Al-Quran, kita dah datangkan hadis. Sekarang orang nak faham Quran tadi, nak faham hadis tadi, tentu nak tengok contoh. Nak tengok contoh. Maka dibawa contoh. Contoh apa dia? Bagaimana sahabat redha dan bagaimana tabi'in redha. Ya. Apa katanya penulis kita? Syekh Abdul Qadir Isa
telah menukilkan sifat redha Bilal bin Rabah di saat menghadapi kematiannya. Kisahnya begini. Bilal ni waktu nak mati senyum. Orang nak nazak ni, Cikgu Ding, kalau senyum tu kita terfikir, apalah ada dalam jiwanya. Apalah dia nampak pada alam berikutnya. Kita akan fikir begitu. Dan pernah berlaku pada Bilal, muazzin Rasulullah. Muazzin Rasulullah, yakni tukang azan Nabi. Nabi kita ni ada 2 orang tukang bang. Ada 2 orang, Cikgu Ding, Nabi kita ada 2 orang tukang azan, muazzin, Bilal. Satu Bilal bin Rabah. Kedua Abdullah ibnu Maktum yang kita dah sebut riwayatnya itu. Kalau kapung kita kapung Buluh Batu Bersurat, Ayalung Tok Bilal. Ayalung Tok Bilal sekarang ada lagi. Atau perekat lama sikit, Allah jarhang arwah Pok Suh Bukit Payung. Tukang bang juga. Perekat lama sikit lagi sezaman Pok Suh kita, arwah Ayah Saleh Saning. Contohnya. Ni tuan-tuan kenal tak kenal tak apalah. Ni sentimental value saya bila sebut sejarah orang-orang tua di kampung saya yang ramai itu. Baik. Jadi Bilal bin Rabah tukang azan Nabi. Abdullah ibnu Maktum kita sebut tadi pun tukang azan Nabi juga. Ada 2 orang tukang bang Nabi. Dan memang di Madinah dulu bang 2 kali, Cikgu Ding, sampai sekarang pun. Pertama, bang nak bangunkan orang, nak sahur kah atau nak tahajud kah. Azan ini dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Maktum, muazzin Rasulullah yang buta tu. Tetapi bila masuk waktu subuh, barulah diazan oleh Bilal bin Rabah. Ni Bilal bin Rabah yang kita nak belajar ni lah. Baik. Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah waktu dia nak meninggal senyum. Maka sahabat tanya, kenapa engkau senyum Bilal? Sahabat tentu nak tahu bahagian ketentuan balasan Tuhan atas masing-masing lah beramal. Sampai awak dapat kurniaan sebegini, senyum lagi, nak mati dah pun. Apa kata Bilal? Tengok redha ya. Aku bahagia sangat sekarang. Kita sedih nak tinggal anak bini, anak kecil lagi, nak tinggal hutang banyak, bini nak kena urus, nak tinggal pula banyak. Terutamanya setengah orang takut kalau mati awal, isterinya muda lagi. Dipesan pada jiran dia, tolong tengok-tengok rumah saya. Jirannya tak berapa dengar, didengarnya tolong tengok orang rumah saya. Maka berkahwin dia dengan jiran. Itu yang kita nak marah, Cikgu Ding ya. Berkahwin dengan jiran sendiri, nak cekik-cekik kalau boleh jiran ni. Ni saya buat contoh. Tetapi Bilal macam mana? Aku bahagia sangat ni. Kenapa bahagia? Esok aku akan bertemu dengan kekasihku, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bila mati, orang-orang soleh berkumpul di alam barzah. Kita dah baca hadis riwayat Imam Tabrani, seingat saya. Apa hadisnya? Nabi kata, perelokkanlah kain kafan di antara kamu, kerana sesungguhnya orang yang mati itu di alam barzah mereka saling ziarah, menziarahi. Orang yang mati, mereka ni saling ziarah, menziarahi. Di mana? Di alam barzah. Makna kata hadis ini menunjukkan kepada kita, Cikgu Ding ya, seolah-olah Ida Jusuh melawat Ayah Saleh Saning. Ayah Saleh Saning melawat arwah Cik Kari. Arwah Cik Kari melawat Cik Desung. Cik Desung melawat Tok Kigang. Tok Kigang melawat Tok Kiamat. Tok Kiamat melawat Ida Tun Doloh. Ida Tun Doloh melawat Tok Nda Esoh. Tok Nda Esoh melawat Ingopah mengajar Quran. Ingopah mengajar Quran melawat Isu Putih mengajar Quran. Isu Putih melawat Itih Deramang mengajar Jawi. Ni orang kampung saya mati belaka dah ni. Pak Mak Yatim, Tok Ki Lambok. Ni nak kabur apa dia? Orang soleh yang telah meninggal, mereka saling ziarah, menziarahi di alam barzah. Maknanya ayah kita, Tok Ki kita yang mati dalam kubur sekarang ni hidup. Buktinya ada aktiviti ziarah.
ziarah sesama mereka. Ni dia Cikgu Din. Ni yang kita nak ingat, Cikgu Din. Maka apa kata Bilal? Aku rasa bahagia ya Allah kerana esok aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan lihatlah pula bagaimana ketika kaki Urwah bin Zubair dipotong dan anak yang dia paling sayang meninggal pula pada malam yang sama. Dia perang Urwah bin Zubair. Maka cedera di panah kakinya, orang kata kena kerak kalau tak melarat sapa peha, macam orang kecil manis tu. Maka dikerak kakinya, kudung. Malam yang sama anak dia mati juga perang dengan dia yang dia sayang. Maka apa dia kata pada Tuhan? Kaki kudung, anak pula mati malam yang sama. Apa katanya Urwah? Ya Allah, hanya kepada Engkau sahaja pujian selayaknya. Aku mempunyai 7 anak, lalu Engkau telah mengambil salah satu dari mereka. Aku masih mempunyai 6 anak. Aku mempunyai 2 tangan dan 2 kaki, lalu Engkau hanya mengambil 1 daripada mereka. Dan Engkau meninggalkan bagiku ada 3 lagi anggota. Ada 3 lagi anggota, iaitulah kaki 1, tangan 2, ada 3. Walaupun asalnya 4, engkau ambil 1, tak apalah. Ada 3 lagi engkau beri. Anak aku ada 7 orang, engkau ambil seorang. Ada 6 orang lagi. Tengok sangka baik dia ya. Redha dia ya. Bila sangka baik ada, akan tercetus redha. Ya Allah, asalnya aku ada 2 tangan, 2 kaki. Engkau ambil sebelah kaki, tinggal 3 lagi, tak apa. Anak aku 7 ya Allah engkau beri. Seorang kau ambil ya. Ada 6 lagi ya Allah. Dan kalau engkau mengambil semuanya pun ya Allah, aku sedar engkau jualah yang mengurniakan sejak awal lagi. Dan sekiranya aku ditimpa ujian, aku tetap yakin bahawa engkau jualah penyembuh bagiku. Penyembuh bagiku. Kita perhabis sikit lagi. Di sini sudah hujan tuan-tuan. Tetapi kita nak hormat ilmu, kita nak perhabis sikit lagi. Subhanallah, betapa keredaan itu semestinya dizahirkan dalam apa jua keadaan sekalipun. Kerana segala aturannya itu adalah terbaik. Bukankah dia tidak pernah menzalimi hambanya? Allah tak buat zalim pada kita, tak pernah ya? Tak pernah. Bahkan Allah kesian belah pada kita. Kita aniaya diri kita dengan buat kesalahan dan dosa bertimpa-timpa. Tapi Allah kesian dan sayang pada kita. Allah kurniakan rahmat tak putu-putu. Ini dia. Jangan kiranya kita hanya meminta-minta pada Allah, sedang hati kita tidak redha kepada ujian yang datang darinya. Akhir kalam. Penulis ingin kongsikan jawapan Rabi'atul Adawiyah kepada Sufyan Ats-Tsauri ketika mendengar rintihan dan doa Sufyan kepada Allah. Sufyan dia berdoa, dia kata apa? Ya Allah, terimalah aku, terimalah amalanku. Maka Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiah, ahli sufi perempuan, dia kata gini, wahai Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri, kamu tak malu ke? Kamu berdoa pada Allah, minta Allah terima kamu. Tetapi, adakah kamu sudah terima takdir darinya? Tadasar itulah ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kita berdoa, kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala keredaan, sifat sangka baik pada Tuhan, ditunjuk jalan yang baik, lurus kepadanya. Mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita itu hendaknya. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ada rahmat berkatnya. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita. Malam nanti sirah Nabi kita akan review fasa Madinah pula hendaknya. Saya mendoakan sahabat-sahabat sekalian, termasuklah kita semua ini, diberinya kefahaman dan diberinya mahu beramal, dilorongkan kepada Allah dan diterima hendaknya amal kita yang banyak, kurang dan silap itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat-sahabat sekalian.
terima kasih Rusmini, Kak Wan, Kak Radin, Kak Nur Saadah, Abang Dr. Moza, Kak Wan, Cikgu Din, Ina Azman, Effie, terima kasih. Rugayah, terima kasih Rugayah. Azmi Midin daripada Pematang Pauh, Ayanda Haji Aki saya. Begitu juga Dr. Safia, Muhammad Asri, Ayanda Muhammad Ramli, Abang Azizi, Kak Rabi'atun, Abang Nur Azman, Rusmini, Muhammad Nazri Nordin. Begitu juga Maziah Syu'i, Rashid Redha, Nik Roslina, Kak Roslah daripada Kuala Berang, Mazni Mak Ramli, Muhammad Hamidi, terima kasih di Kak Mazna, Haji Ibrahim, Kak Wang Narita daripada Kota Baru, Bro Taib Hashim daripada Shah Alam, terima kasih bro, selalu approve kami punya video dalam grup kita ya. Abang Bobby Bull, terima kasih Abang Bobby. Mutoliga, terima kasih banyak. Begitu juga Abang Haslin Hassan, Nur Maizura Mustafa. Tak lupa juga kepada Maliman. Begitu juga Syariah Zaitun, Salmimi, terima kasih. Effie, terima kasih sekali lagi. Fi Ahmad Zainal, terima kasih. Betul, Yayasan Tuang Sarifah, SARIFAH, tiada Y, tiada H. Yayasan Tuang Sarifah. Adik Safia, begitu juga Abang Alwi Muda, Syariah Zaitun, terima kasih daripada Bukit Mulia. Mak Ani daripada Persin 9, terima kasih Mak Ani Putrajaya. Mama Tengku Haizan, terima kasih Ma. Begitu juga Iskandar Shah, tak lupa Abang Samsudin daripada Johor, terima kasih Abadin. Begitu juga Nik Roslina, Effie. Begitu juga Radin Dinda daripada Indonesia, terima kasih. Rakan-rakan daripada Fatani pun masuk petang ini, alhamdulillah. Nur Asyah, terima kasih. Ahmad Safri, terima kasih. Begitu juga Kak Rohana Liari. Tak lupa kepada Nur Asyah, terima kasih. Cempaka Putih, dan juga Cik Mak Suhaimi, terima kasih Cik Mak. Tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang lain ni. Kita nak tengok siapa sorang. Rabi'atul Alifah, terima kasih, alhamdulillah. Suryani Sulaiman daripada Pulau Pinang. Begitu juga Siti Fatimah Arif, terima kasih. Abang Din daripada Bank Rakyat, Abang Haslin, Razita Abdullah. Begitu juga Haji Muhammad Arsyad, Pak Cak orang lama Mekah ni. Pok Lee, terima kasih Pok Lee. Juga rakan-rakan Azman Makno. Begitu juga Wan Hairoyani daripada Perak, terima kasih banyak Wan. Kenalan lama saya Wan, terima kasih Wan. Begitu juga Syariah Zaitun, Nurul Ain Abdul Rahman. Tak lupa kepada rakan-rakan Nur Saadah Lun, Zehan Abbas, terima kasih Zehan. Nurul Ain. Begitu juga subhanallah kawan-kawan kita Azri Osman, terima kasih Ri. Muhammad Asri Saleh, Cik Rakiyah Long, terima kasih Cik. Ida Saudah Mahmudin, terima kasih juga. Syariah Zaitun, Zaharah Ali, terima kasih Zaharah. Begitu juga Abang Saufi Said, rakan-rakan Lia daripada Johor, Abang Din daripada Johor. Begitu Zulkifli Abu Mansur daripada Nyekok Diang Kedah, terima kasih. Begitu juga Mutoligat, Nur Hayati Rajikan, Zabidah Awang, Kak Kamsiah daripada Putrajaya. Terima kasih Kak Kamsiah. Nanti kita sambung kuliah kita Kak di Almanar kita, insya-Allah. Ramai jemaah-jemaah kita ya. Dan rakan-rakan baru daripada luar negara pun ada, alhamdulillah. Istiqamah mengikuti kuliah tasawuf dan juga sirah Nabi pada sebelah malamnya nanti. 2 kali sehari kita berkuliah. Zulkifli Mahdi, terima kasih. Abang Azizi saya, Abbas Syahrizal, Ziad daripada Kementerian Pembangunan Wanita, rakan saya. Soleh TBC, Muslim Said. Begitu juga Muhammad Zahiruddin Ibrahim Syukri Idris Azlinda, Ayanda Muhammad Ramli, Muhammad Zahiruddin, Syekh Sa'ari Yunus dan rakan-rakan kita semuanya. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya kita ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tengok Tuan TUAN Sarifah
A S A Sarifah RIFH. Yayasan Tuan Sarifah. Subscribe situ. Kita bantu yayasan kita untuk melebarkan dakwah melalui video-video seperti inilah, mudah-mudahan Yayasan Tuan Sarifah dan rakan-rakan kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.